الشجرة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi pemikir ataupun pengarah pemikir Ustaz Firdaus Zalami, kepada barisan ataupun hadirat yang hadir pada malam ini di dalam perkongsian pemikiran pada malam ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah malam ini kita akan sedikit sebanyak berkongsi ataupun hanya sekadar lontaran-lontaran pandangan dan juga cebisan-cebisan nota daripada apa yang didapati daripada buku kitab Turah, serta beberapa sedikit cubaan ataupun lontaran-lontaran yang mungkin baru ataupun mungkin yang sudah pun tahu ataupun sebagai satu bentuk cubaan-cubaan untuk kita cuba melangkah ke depan dengan apa yang kita sudah ada sekarang. Jadi pada malam ini insya-Allah perbincangan dia lebih kepada mengenai wahyu dan bagaimana wahyu ini membentuk akal kita, ataupun dalam erti kata yang lain, sebelum ini mungkin kita biasa dengar polemik di antara wahyu dan akal. Sejauh mana wahyu itu menindakkan akal atau sejauh mana akal itu menindakkan wahyu, ataupun dua-duanya adalah benda yang ataupun dua-duanya adalah perkara yang saling kuat menguatkan dan hakikatnya dia bukanlah satu benda yang bertentangan. Macam mana? Jadi kita bersama-sama malam ini insya-Allah kita lihat saya punya pembentangan, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan boleh simpan dulu. Nak tanya terus pun tak apa, macam mana Ustaz Firdaus? Biasa kita format kita. Biasa pada akhir pembentangan baru ada soalan. Sama ada pada akhir, ataupun kalau ada soalan boleh juga kat ruangan chatting tu lah, letak terus kat situ. Okey, dua-dua boleh insya-Allah. Jadi saya mulakan bismillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang sebut wabillahi taufiq wal hidayah ni pada hujung kan. Tapi dalam ulama-ulama biasa kalau menulis nak memulakan topik ni dia akan kata fanaqulu wabillahi taufiq. Yang kami katakan dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mulakanlah dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saya present insya-Allah saya present pada nama malam ini. Ada sedikit slide yang saya persiapkan walaupun tak seberapa. Sekejap. Okey. Nampak Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Akal, wahyu dan epistemologi ilmu. Tulisan tu tak apalah, boleh nampak kot Saja je saya buat macam tu supaya kita supaya kita bacalah insya-Allah. Jadi saya mulakan dengan mukadimah. Mukadimah ni mukadimah yang biasa kita lalui, iaitu seperti mana kita sudah biasa maklum, Islam memulakan akal, dan juga apa yang pertama adalah wahyu Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini adalah beberapa base yang perlu kita bina, iaitu bagaimana Islam memulakan akal. Maknanya Islam tidak menolak manusia untuk tidak berfikir. Bahkan Islam menyuruh manusia untuk berfikir. Dan juga wahyu pertama yang diturunkan 2 kali disebut iqra', maknanya bacalah. Bacalah ini walaupun kita sebut dia hanya membaca, tapi dalam bahasa Arab qiraah ini bermaksud lebih luas daripada sekadar membaca. Dia termasuk juga di dalamnya melihat, memandang, berfikir dan seumpamanya. Dan dia bukan semata-mata satu proses ataupun dia bukan semata-mata satu benda yang dilalui secara satu hala dia adalah satu penaakulan dan seumpamanya. Dan jadi di dalam kita punya kefahaman apa yang ada di dalam agama ini semuanya benda yang menguatkan akal. Semuanya benda yang meninggikan fungsi akal. Dan dalam erti kata yang lain, dan bila kita kata akal ini adalah keperbezaan manusia dengan binatang, dan jadi yang Islam ini apabila menguatkan akal, sebenarnya dia menguatkan sisi kemanusiaan tersebut. Dan kita makin berbeza dengan binatang. Dengan kuatnya akal kita makin berbeza dengan binatang-binatang dan juga haiwan-haiwan yang lain. Okey. Jadi itu yang pertama secara asas. Kemudian kita pergi kepada takrif wahyu. Dan sebelum itu saya mungkin katakan pembentangan saya ini mungkin dalam 30 minit. Paling lama mungkin 40 minit. Jadi selepas itu kita buka soal jawab lah insya-Allah. Bismillah.
Jadi kita pergi kepada takrif wahyu. Takrif wahyu saya tak ambil lah daripada sudut bahasa, sudut istilah, itu boleh rujuk sendiri. Tapi malam ni kita lebih kepada perkongsian pandangan dan juga sekadar satu bentuk lontaran-lontaran untuk kita berfikirlah, untuk kita sama-sama dapatkan idea-idea. Jadi takrif wahyu secara umum, saya ambil secara takrif istilah, dia adalah segala perkara ataupun pemakluman daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul. Sama ada dalam Quran, sama ada ia wujud dalam Quran ataupun dalam sunnah. Nah, ini wahyu. Takrif wahyu dalam Islam lah, dalam kita punya ni. Kalau secara bahasa dia kata wahyu ini adalah suara yang kecil, maknanya satu bentuk ilham, satu bentuk apa sebagainya. Itu saya tak ulas kat situ. Jadi wahyu yang kita bincangkan di dalam perbahasan malam ini adalah ini. Dan juga takrif akal ada pelbagai. Akal ada banyak maksud. Yang dimasukkan dengan akal ada yang bermaksud pandangan, iaitu saya berpandangan, maka itu juga termasuk daripada fungsi akal. Ada yang bermaksud dia adalah kekuatan al-quwatul mufakkirah, kekuatan untuk berfikir, maknanya kemampuan manusia untuk berfikir. Ada juga yang bermaksud akal ini ilmu, maklumat. Dia adalah satu bentuk maklumat. Maknanya bila kita dalam perbahasan ataupun di dalam buku-buku turas, bila disebut akal, dia akan pergi kepada tiga perkara ni. Kebiasaannya dia akan pergi kepada tiga perkara ini. Sama ada dia berbentuk pandangan, ataupun dia untuk kemampuan untuk berfikir, ataupun dia adalah maklumat. Hasil daripada kajian empirikal. Itu juga termasuk di dalam takrif akal. Jadi kemudian ulama membahaskan di manakah kedudukan akal. Ada yang kata di otak, ada yang kata di hati atau di jantung. Bukan hati ni jantung. Ni jantung qalb kan. Yang ni maksudnya qalb ni jantung lah, memang jantung yang berdegup pula kan. Jadi ada yang kata hati, ada yang kata jantung, dan juga ada yang menggabungkan kedua-duanya yang mungkin pandangan ni lebih kuat. Bukan hati, dia akal silap. Ada yang kata di otak, silap ni salah tulis ni. Di otak atau di jantung. Jadi ataupun kedua-duanya. Jadi ada ulama yang menggabungkan kedua-duanya, yang saya pun lebih dekat dengan itu. Maknanya kedua-dua anggota, iaitu otak dan jantung kita berfungsi dengan fungsi akal. Tapi apa beza dia? Bezanya penyimpanan maklumat adalah pada otak. Tetapi iradah, kemahuan, kesungguhan, itu terletak pada jantung. Jadi kedua-duanya sebenarnya berfungsi untuk membawa kepada satu maksud yang sama, iaitu apa? Membuktikan apa yang dia nak buat. Ataupun apa yang dia nak sampaikan ke apa ke, dia memerlukan kedua-dua perkara tersebut. Maknanya otak adalah tempat disimpan maklumat, dan juga jantung ini dia punya kemahuan, kesungguhan, dia nak buat ke tidak kan, dia punya niat dia punya keikhlasan dia, itu dekat dalam jantung. Okey. Hati di dalam bahasa Arab kibdah kalau anggota tu kan. Jadi jantung ini memang kalau qalb itu disebut, maknanya memang membawa kepada maksud jantung manusia. Okey. Kita pergi next slide. Jadi sebelum kita masuk bahasan lebih detail lagi, saya nak cuba fahamkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, alam kita ini ada dua jenis. Satu alam syahadah dan juga satu alam ghaib. Dan alam syahadah ini apa yang kita boleh cerap. Apa yang kita boleh cerap, apa yang kita boleh nampak, apa yang kita boleh rasa. Dia adalah syahadah bermaksud saksi, maknanya penyaksian. Maknanya alam yang kita boleh saksikan. Kita boleh lihat dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan rasa dan seumpamanya. Jadi, dan juga kita ada alam ghaib. Alam ghaib, nama pun ghaib. Maknanya dia hilang. Dia yang kita tak nampak. Dan dia ghaib. Dan alam ghaib ni juga, dia ada banyak level. Seperti mana alam syahadah pun banyak level juga. Dan alam syahadah banyak level, maksud saya, maknanya alam syahadah di sisi seorang pakar dalam medik berbeza dengan alam syahadah di sisi seorang yang baru nak masuk medik contohnya, baru nak masuk fakulti kedoktoran contohnya. Sebab apa? Orang yang pakar ni dah katakan dah 30 tahun jadi konsultan dan seumpamanya, dia tengok apa yang berlaku, dia tahu ini dia 5 tahun je hidup contohnya lah. Ini dia terus tahu apa punca-punca penyakit. Itu alam syahadah. Itu adalah alam syahadah bagi seorang profesor tersebut atau seorang konsultan tersebut. Adapun di sisi pelajar yang baru nak belajar medik ni, bagi dia, dia sakit perut biasa je. Ni pening kepala biasa je. Ni kita bagi pendol selesai.
Kan? Jadi alam syahadah pun berbeza, seperti mana alam gaib pun berbeza juga. Dan alam gaib berbeza kerana setiap alam itu ada makhluk-makhluknya. Contohnya alam jin, malaikat. Malaikat kadang-kadang jin boleh nampak, kadang-kadang jin tak nampak malaikat. Kan? Dan juga dan yang gaib, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala gaib mutlak. Kan? Malaikat pun tak nampak. Kan? Zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Malaikat pun tak nampak kan. Jadi itu pun dia punya level-level layer alam-alam tersebut. Sebab itu Allah SWT menyebut kan, di dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Hari di mana Allah menghimpunkan kesemua rasul itu pada hari kiamat. Dan kemudian Allah bertanya kepada para rasul, bagaimanakah kamu apakah respon terhadap kamu, maknanya kaum kamu ni cakap apa kan kepada kamu. Kemudian Rasul itu berkata kepada Allah SWT, kami tidak ada ilmu, sesungguhnya engkau lah mengetahui, sangat mengetahui alam, sangat mengetahui al-ghuyub, kan, ghaib, maknanya banyak ghaib, bukan satu ghaib. Okey, jadi akal dia akan melihat, maknanya fungsi dia hanya boleh melihat alam syahadah sahaja. Hanya boleh melihat ni, dia boleh tilik, dia boleh faham, dia boleh buat hipotesis contohnya. Kan? Dia boleh kias contohnya kepada alam syahadah, dan juga wahyu yang memberitahu adanya alam gaib dan juga wujudnya hisab, wujudnya hari kiamat yang macam mana nanti, wujudnya azab kubur. Itu akal tak boleh nak faham. Dan akal dia boleh faham, yes, di sana ada alam yang aku tak tahu. Itu dia faham. Yes, di sana logik untuk ada alam yang selain daripada apa yang aku nampak ni. Itu dia boleh faham. Tapi satu persatu perkara dalam tu dia tak boleh nak pergi detail. Sebab itu wahyu dia bagi tahu dan apa yang ada di dalam alam gaib ini. Okey. Kita pergi seterusnya mengenai peranan akal dan wahyu. Okey. So, akal yang saya masukkan ini adalah tiga takrif tadi. Maknanya kita boleh guna mana satu, tak ada masalah. Okey. Jadi, kita mulakan, kita kata akal dan wahyu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya wahyu adalah kalamullah. Allah, kalam Allah kepada Nabi dan sampai kepada kita. Itu wahyu. Akal pula adalah makhluk yang Allah ciptakan kepada kita untuk berfikir. Maknanya Allah bagi akal kat kita. Dan jadi kedua-duanya ini adalah ciptaan Allah SWT, dan Allah menyebut di dalam surah surah An-Nisa. Allah mengatakan afala yatadabbarun al-Quran, adakah mereka tidak mentadabbur al-Quran? Kalaulah Quran ini bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti dia akan sudah pasti orang kafir ini akan melihat banyak percanggahan di dalam Al-Quran. Jadi ulama membahaskan, maknanya walaupun Allah menceritakan mengenai Al-Quran yang tidak ada percanggahan, sebenarnya Allah menceritakan segala yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ada percanggahan. Sebab itu Allah sebut di dalam surah Al-Mulk, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat sebarang bentuk perbezaan. Perbezaan kat sini bukannya maksud perbezaan syakliyah, bukan semata-mata perbezaan secara bentuk, tapi perbezaan dari sudut kecantikannya. Maknanya nampak semuanya itu ada dia punya keserasian, kecantikan, kesinergi dan seumpamanya. Jadi akal dan wahyu perlu difahami begitu. Okey? Perlu difahami bahawa dia kedua-duanya adalah daripada Allah SWT dan dia tidak akan bercanggah. Jadi Al-Ghazali dan juga Al-Asfahani sebelumnya mengatakan akal ibarat panca indera dan wahyu ibarat cahaya. Di mana panca indera, walaupun kita ada mata tapi gelap, itu boleh nampak tak? Itu boleh nampak. Jadi wahyu dia adalah ibarat cahaya, dia tunjukkan jalan. Jadi kedua-duanya melengkapkan. Saling melengkapkan. Okey. Akal hanya boleh memahami, tadi kita dah cerita, akal hanya boleh memahami perkara yang dapat dicerap, itu pun tidak secara final, dia tidak boleh mencerap alam gaib dengan tepat. Dan ia juga memerlukan wahyu untuk mengenai. Ini kita dah cerita tadi. Cumanya apa yang saya sebut itu tidak secara final. Contohnya kita katakan akal kita berpandangan, maknanya akal yang sejahtera melihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi manusia. Kemudian tiba-tiba orang yang berzina selepas kahwin kena bunuh.
Kenapa dia tak bertaubat? Contohlah jadi kita boleh, ataupun orang yang membunuh secara sengaja perlu dibunuh. Kalau akal kita kata bukankah Allah itu Maha Pengampun dan seumpamanya, kenapa dia perlu dibunuh? Orang yang murtad pun kena bunuh. Bukankah itu seolah-olah bercanggah dengan kemampuan akal untuk memilih siapa dia nak sembah dan sebagainya. So kat situ akal kita pada ketika itu, jika kita mempersoalkan, kita sebenarnya perlu menuduh akal kita bahawa kita tak faham di manakah ketinggian maslahat wahyu itu. Sebab itu bila kita boleh faham satu benda pun, apa yang kita faham itu tidak final. Kita faham secara umum, tapi secara spesifik satu persatu, itu still kita memerlukan satu cahaya daripada langit, iaitu wahyu, untuk ceritakan ini betul, ini salah. Dan akal kita mungkin boleh kata menipu itu buruk, bercakap benar itu betul. So kita pun kalau lurus je, ketika perang pun kita cakap, maknanya ketika perang pun kita bercakap benar dengan musuh, contohnya lah. Dan ketika ada benda-benda yang wajib kita menipu pun, kita bercakap benar, tak ke? Itu tak betul. Ada satu kata-kata ulama mengatakan, sekiranya ada seorang perempuan yang melarikan diri ke dalam rumah seseorang, kemudian seorang yang nak mencari perempuan tu, dia pergi ke pintu rumah tu, tanya ada tak perempuan duduk sini. Kalaulah dia lurus, dia beritahu ada, dan perempuan itu dirogol, dosa rogol itu ditanggung oleh tuan rumah tersebut. Sebab apa? Sebab dia sebab dia bersekongkol di dalam jenayah itu. So kat situ kita kata seolah-olah bukankah menipu ini satu benda yang jahat dan seumpamanya. Sebenarnya dia ada kat situ, kita katakan tempat-tempat yang memerlukan suatu campur tangan syarak untuk menjadikan kita ni betul. Kita ini satu keadaan yang tepat lah. Okay? Jadi kita perlukan wahyu untuk mengajar kita. Jadi secara umumnya segala hukum hakam syarak, contohnya mirasnya, hukum wasiat ke, hukum faraid ke, ataupun hukum syarat-syarat nikah dan seumpamanya, kita mungkin tak boleh nak faham sekarang. Tapi bila lama-kelamaan kita akan nampak, inilah yang paling tepat sekali. Nampak syarat nikah banyak. Syarat nikah ada berapa? Syarat melantik khalifah lagi banyak. Sebab di sisi syariah, kalaulah benda tu makin besar, maka makin ketatlah syaratnya. Sebab apa? Sebab maslahatnya makin penting. Jadi orangnya tidak boleh calang-calang. Syaratnya juga tidak sebarang. Syarat jual beli lebih sedikit daripada syarat nikah. Sebab nikah bukan, first kali nikah bukan jual beli, dan yang kedua, nikah ini adalah pertemuan di antara dua jiwa. Sedangkan jual beli ini hanyalah penukaran barang. Jadi kat situ pun adanya syarat berbeza. Semuanya itu menolak ataupun mendidik akal kita untuk menilai apa yang betul, apa yang tak betul. Kalau akal kita kata dia ni suka sama suka, cukup lah. Suka sama suka, dan buatlah apa yang dia nak buat. Syariah kata tak boleh, kena 1, 2, 3. Akal yang tak betul dia akan kata, ini macam tidak meraihkan apa perasaan. Sebenarnya wahyu ini dia cover maslahat itu ataupun yang benar itu secara keseluruhan. Akal kita cuma tahu apa yang kita tahu je. Kita pun akan melekehkan ilmu kita 10 tahun yang lepas. Kita akan cakap, bodohnya lah aku. Itu 10 tahun yang lepas. Sedangkan wahyu ini datang daripada yang awal dan yang akhir, yang azali, yang qadim, itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak ada isu dah 10 tahun lepas ke 1000 tahun lepas ke, dia datang dengan hakikat. Jadi itu, kat situ dia punya keperluannya. Dan juga kat sini saya nak letakkan petunjuk kepada manusia ataupun hidayah. Hidayah ni maknanya apa yang memberitahu manusia satu benda. Ini dia ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama adalah panca indera kita. Yang poin yang keempat. Panca indera kita ni, contohnya kita nampak satu benda. Penglihatan kita nampak, dia kata, kita tengok, ini bulan ni, kita katakan, bulan ni besar duit shilling, contohnya kita kata. Bulan ni kita tengok daripada jauh, besar duit shilling. So, kita punya panca indera kata besar duit shilling. Tapi akal kita kata, mustahil lah besar duit shilling, jauh kot. Dia mesti lagi besar, contohnya. So, jadi kat situ, panca indera, kita nampak depan mata kita, walaupun kita rasa betul, still tidak boleh final. Dia perlukan akal untuk mengatakan, takkanlah macam tu. Perlukan akal untuk dia membuktikan bahawa dia betul atau salah.
Dan juga akal juga, kalau tidak cukup dia punya maklumatnya, tidak cukup ilmunya, kan, juga ada kemungkinan salah juga. Kan? Jadi dia perlukan syarak. Contohnya kemungkinan salah tadi macam kes-kes yang kita cerita tadi. Kan? Jadi perlukan syarak untuk memastikan semuanya betul. Kan? Jadi syarak ini dia memandu, kalau yang bahasa istilah Arabnya syarak ni nubuwah lah, maknanya kenabian, perlukan nabi yang wahyu daripada Allah SWT yang memberitahu ini betul, ini salah. Panca indera kata boleh, panca indera kita dia mengatakan bahawa manusia adalah manusia yang mempunyai jasad dan seumpamanya. Akal kita mengatakan manusia ini hidup untuk satu tujuan. Apa tujuannya? So kalau kita fikir, akal kita fikir, oh tujuan dia agaknya untuk bahagia kot. Macam nak bahagia? Bahagia ni kita buatlah apa yang kita nak. Lepas tu ada pula kata, mana boleh, kalau tak nanti orang lain akan menderita. Bahagia kita adalah membahagikan orang lain. Memberi orang lain bahagia, itulah bahagia. Contohnya lah kan. Tapi syarak dia tak kata macam tu. Syarak mengatakan orang yang bahagia ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan masuk syurga. Itulah hakikat kebahagiaan, hakikat kemenangan apabila masuk ke syurga. Jadi sebelum masuk ke syurga, bahagia hakiki itu ada perjalanan yang perlu ditempuh. Itu. Jadi kat situ sebenarnya macam mana syarak dia boleh memberi petunjuk kepada kita. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contohnya benda halal dan benda haram. Akal kita kata apa salah makan babi? Contohnya, apa salahnya kita makan benda-benda yang makan darah ke, makan tanpa sembelih? Kenapa kena sembelih? Secara asalnya kita akan tengok akal, apa salahnya? Makan je lah, lemas pun tak apa, tembak maknanya tanpa sembelih pun tak apa. Tetapi syarat dia tak boleh. Dia mesti kena sembelih, dan sembelih pula mesti kena binatang sekian-sekian. Tak boleh sembelih harimau ke, monyet ke apa ke kan. Walaupun kadang-kadang tu tak apalah. Tapi syarat kata tak boleh. Sebab apa? Sebab sebenarnya syarat ini dia ajar akal untuk berfikir. Fikir mesti ada. Sebab itu ulama menulis bab di dalam maqasid. Maqasid ini sebenarnya, bab maqasid ini maknanya kehendak syariah. Apa yang syariah nak. Maka perbahasan maqasid, perbahasan yang cukup akliyah. Maknanya perbahasan dalam maqasid, dalam ilmu maqasid syarak ini perbahasan yang cukup logik. So dia seolah-olah sedang melogikkan syariah di dalam kefahaman akal. Boleh tengok dekat dalam Qawaidul Ahkam Al-Izz Ibn Abdus Salam, macam mana perbahasan-perbahasan itu seolah-olah Al-Izz Ibn Abdus Salam meringkaskan syariah kepada mengambil maslahat dan menolak mudarat. Okey, jalbul maslahah, jalbul masalih wa darul mafasid. Itu bahasa Arabnya lah, iaitu mengambil maslahah dan juga menolak mafsadah atau menolak kerosakan. Itu kesimpulan syariah. Jadi kat sini kita tengok bagaimana akhirnya syarak ini berperanan untuk memberikan satu pengetahuan final ataupun yang tidak akan salah, dan bagaimana manusia itu berperanan. Okey. Jadi akal hanya boleh memahami satu, itu saya dah sebut tadi. Dan juga yang terakhir, dia banyak lagi sebenarnya, ni saja saya ambil dan juga saya rasa boleh lontarkan untuk fokus yang pada malam ini. Dan Al-Asfahani di dalam kitabnya Tafsir Nasyatin dan juga Az-Zari'ah ila Makarim Syariah, dan juga Al-I'tiqadat dia juga menyebut, dan juga Al-Ghazali merupakan orang yang merujuk Asfahani. Maknanya Asfahani datang dulu, kemudian baru Al-Ghazali. Beza meninggal 3 tahun. Maknanya Asfahani meninggal 502, Al-Ghazali meninggal 505 Hijrah. Rahimahumullah. Dan mereka mengatakan akal adalah syarak dalaman dan syarak pula adalah akal luaran. Dan sebab itu Al-Ghazali dia menulis di dalam kitabnya Mishkatul Anwar, dan dia mensyarahkan satu ayat, iaitu ayat dalam surah Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Dan beliau mensyarahkan, Allah yarhamuh, mensyarahkan nur ala nur ini kan dekat dalam ayat itu tengah-tengahnya nurun ala nur, iaitu nurul akli ala nuril wahyi, ataupun nurul wahyi ala nuril akli. Maknanya cahaya wahyu menyinari cahaya akal. So nur ala nur. Kat situ disebutlah. So syarahan dia, akal adalah syarak dalaman. Kerana apa? Kerana akal ini, dengan akal kita boleh kawal diri kita. Kita boleh tahu apa yang baik dan buruk untuk diri kita. Dan akal yang dimaksudkan di sini bukanlah akal entah melilau. Akal yang maksud ini adalah akal yang salim, akal yang sejahtera, bukan akal yang mengikut nafsu syahwat, bukan juga akal yang rosak. Dia adalah akal yang fitrah. Okey, akal yang di atas fitrah. Dan dia kata syarak pula adalah akal luaran. Maknanya syarak pula adalah orang yang menyusun untuk kita di luar. Akal kita adalah undang-undang dalam diri kita.
Kan? Syarak pula adalah orang yang berfikir untuk kita tapi di luar. Maksudnya di luar diri kita. Maksudnya dia uruskan hidup kita macam mana. Hidup ni macam mana kena maknanya apa yang perlu kita buat, apa yang kita jangan buat, maknanya secara luaran. Jadi sebenarnya kat situ kita lihat kesepaduan itu sudah pun ada dari dulu lagi. Bagaimana ulama tidak pun menjadikan akal itu bertentangan dengan wahyu. Bahkan dia adalah satu juzuk yang penting di dalam wahyu itu sendiri. Okey. Jadi pertemuan. Jadi dalam isu pertemuan ini kita akan pergi, saya tak pergi detail sangat, just macam lontaran. Kalau tuan-tuan perempuan nak tanya detail lepas ni kita boleh kongsi contoh lah. Okey. InsyaAllah sekiranya ada kesempatan. Okay. Akal yang sahih, kita pergi poin yang pertama, adalah asas dalam beragama. Kerana apa? Kerana ialah tempat taklif. Sebab apa? Sebab itu Nabi SAW menyebut, dia kata rufi al-qalamu an salas wa anil majnuni hatta yafiq wa anil naimi hatta yastayqiz wa anis sabi hatta yahtalim, atau hatta yahtalim. Jadi rufi pena terangkat, maknanya Allah tidak mentaklifkan seseorang itu dengan 3 keadaannya. Daripada seorang yang tidur, dia tidak akan ditaklifkan ataupun tidak ada hukum syarak yang terikat padanya. Dia tidak disuruh buat apa-apa ketika tidur, sampailah dia bangun. Ketika dia gila, sampailah dia yafiq, dia sedar, ataupun yaqil dalam riwayat lain. Dan juga ketika dia budak, sampailah dia sudah membalik, sampailah dia akil balik. Jadi ada di situ menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh kita apabila kita sudah berakal. Akil balik itulah sebab tu namanya akil balik. Maknanya seolah-olah, kalau kita boleh faham macam ini, seolah-olah hanya orang yang akil balik sahaja yang layak untuk disuruh. Maknanya hanya orang yang boleh berfikir sahaja yang layak untuk memahami wahyu, layak untuk mengaplikasi wahyu, layak untuk melihat syarak contohnya. Itu adalah tempat taklif. Dan juga ketuhanan dan kenabian juga dibuktikan dengan akal. Ketuhanan dibuktikan dengan akal, maknanya apa? Maknanya dengan kita punya kefahaman secara badihi. Maknanya secara badihi ni secara tanpa perlu merujuk buku pun kita tahu bahawa setiap perkara itu ada pencipta dia. Kita tidak tercipta sendiri. Siapa yang menciptakan kita? Mak kita. Contohnya, siapa yang menciptakan mak kita? Mak dia. Siapa yang melahirkan mak dia? Mak dia. Sampailah hujung sekali. Siapa yang ciptakan yang hujung sekali? Takkanlah dia kata kita pula. So akhirnya dia akan pergi kepada pencipta yang bukan yang dicipta. Jadi sampailah kepada pencipta, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kenabian juga dibuktikan dengan akal. Apakah buktinya? Kenabian dibuktikan dengan akal sebab bila kita tahu di sana ada Tuhan. Dan juga kita akan tahu macam mana kita nak kenal Tuhan. Maka Tuhan di sisi akal mengatakan Tuhan perlu ataupun Tuhan kita memerlukan untuk Tuhan bagi tahu kita macam mana nak bersembah dia. Jadi kat situlah logik akal mengatakan Nabi itu mesti kena ada orang yang membawa utusan dan membawa suruhan Tuhan, membawa messenger of God, membawa risalah daripada Tuhan. Jadinya kita tak boleh Tuhan cakap dengan semua orang. Kita tak boleh Tuhan macam mana sebab kalau Tuhan cakap dengan semua orang, jadi semua orang akan bergaduh lah. Ada yang menipu, ada yang sekian dan sekian. Sebab tu di sana ada mukjizat. Dan ada mukjizat, Nabi datang, ada mukjizat membuktikan bahawa aku bukan orang yang tukang sihir dan semuanya. Aku datang dengan wahyu daripada Tuhan. Itu adanya mukjizat dan ia dibuktikan dengan akal. Jadi kat situ kita tengok dia bertemu. Seperti mana bila kita sebut tadi, akal mempunyai martabat dia. Maknanya akal ni maknanya pendapat-pendapat dalam agama dan seumpamanya. Dia ada dia punya level-level dia. Dia level qat'i, level zonni, level wahmi, level syak dan juga waham. Dan juga wahyu juga ada level dia. Ada sahih yang qat'i, ada sahih tapi tak qat'i, yang zonni, dan ada juga yang dua-dua zonni. Mereka situ juga ada bentuk-bentuk martabat-martabat di dalam nas wahyu. Jadi bila kita faham macam tu, maka kita tak mudah-mudah mengatakan wahyu bertemu dengan akal. Tapi yang confirm, kalaulah sekiranya akal itu qat'i, akal itu tepat, confirm, dan nas wahyu itu juga tepat, dia punya dalalahnya, dia punya kefahaman daripadanya juga tepat, maka dia tidak akan bertumbung. Contoh mudah macam mana? Contohnya akal mengatakan bahawa Tuhan satu. Dan wahyu juga mengatakan qul huwallahu ahad. Jelas. So dia tidak bertumbung. Itu contohlah. Jadi itu
itu contoh macam mana kita memahami martabat-martabatnya, dan juga kita tidak mudah-mudah mengatakan dia bertepung. Kan apabila akal menerima kesahihan nubuwah, kan maknanya apabila akal mula tunduk kepada nabi, maka dia akan dia belajar daripada nabi. Macam tadilah. Maknanya bila tahu nabi, bila maksudnya ditunduk daripada nabi ni, maknanya dia tahu bahawa nabi membawa satu amanat daripada alam gaib. Alam gaib ni buatlah macam mana sekalipun, dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat faham benda yang final. Mungkin syaitan boleh tipu dia, mungkin ahli sihir boleh tipu dia, mungkin dia boleh tipu dia. Dia tak boleh lah, melainkan apabila dia menerima kesahihan nubuwah ini, baru dia akan tunduk. Dengan mukjizat itu dia akan tunduk. Bila dia dah tunduk, dia akan belajar daripada wahyu untuk menunjuk jalan ilmu. Ini wahyu akan ajar dia benda-benda lain. Okay? Yang tadi sebut akal yang sejahtera tidak akan bertemu dengan wahyu yang sahih. Ya. Wahyu akan memandu akal. Kita di next ni, wahyu akan memandu akal untuk menetapkan medan yang boleh difikirkan dan tidak patut difikirkan. Maknanya wahyu juga bila dia mengatakan, maknanya wahyu ni ibarat Allah SWT suruh kita kan. Allah kata, okey kau boleh fikir kat sini je. Kau jangan fikir kat sini. Kenapa Tuhan? Kenapa wahai Tuhan aku tak boleh fikir pasal zat engkau? Contohnya. Ya. So isu dia bukannya kenapa isu dia kalau kita fikir kenapa pun kita kata kita akan jadi gila. So Allah SWT tak nak kita jadi gila. Dan Allah SWT tak nak kita sebagai manusia yang merupakan ciptaannya buat benda yang sia-sia. Jadi daripada kau fikir benda yang kau takkan mampu fikir, baik kau fikir apa yang kau kena buat. Apa kena buat? Aku kena mengimarahkan alam ini. Aku kena buat sekian, ada tanggungjawab dia. Aku diciptakan untuk, dan aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpamanya. Kan? Sebab itu kalau ada orang kata kalaulah ada orang kata hadis yang bila kita katakan Allahu khalaqal khalq wa man khalaqallah, dan Allah menciptakan ciptaan. Habis itu siapa yang mencipta siapakah mencipta Allah? Kan? Dan jadi apa nama Allah, Rasulullah mengatakan apabila sampai kat situ peringkat itu, maka katakan qul amantu billah, ataupun ada yang mengatakan yang lain falyasta'id billah minasyaitonir rajim. Enggaklah dia mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kan? Ada orang-orang yang modernis yang dikatakan ini seolah-olah menafikan peranan akal. Tak boleh berfikir ni. Sepatutnya kena biarkan akal untuk berterusan berfikir supaya dia boleh function dengan hebat dan sebagainya. Sebenarnya hadis itu bukan untuk mematikan fungsi akal. Sebenarnya hadis itu menceritakan mengenai fungsi akal, dan juga hadis itu menguatkan akal. Sebab apa? Sebab apabila orang berfikir mengenai zat Allah SWT, dia akan jadi, macam saya sebut, dia akan jadi gila. Okay, siapa yang cipta Allah? Pencipta Allah lah. Siapakah pencipta Allah? Pencipta kepada pencipta Allah. Siapakah pencipta kepada pencipta? Akhirnya dia tidak akan jumpa jawapan dia, dan dia akan habis masa dia untuk fikir benda yang tak perlu. Jadi sama lah juga dengan alam gaib. Alam gaib ni contohnya pasal roh kan. Roh ni agaknya lepas kita mati kita jadi binatang kot kan. Ataupun lepas binatang lepas tu sampailah kita ni, sampailah dia bila dia dah dihapuskan dosanya dan seumpamanya, barulah boleh bersambung dengan Tuhan. Agaknya macam tu lah kot roh ni. Kan? So benda tu dia akan jadi apa? Dia tak jadi, dia tidak membawa kepada fungsi manusia itu. Manusia Allah ciptakan untuk menjadi khalifah. Manusia Allah jadikan untuk berfungsi dengan fungsinya, bukan buat benda yang tak betul. Okey, itu secara umum. Jadi wahyu dipandu akal untuk fikir kat mana dan jangan fikir kat mana. Sebab apa? Sebab di sana ada ketinggian fungsi akal di situ. Ataupun menjimatkan ataupun memastikan akal supaya tidak gila lah. Yang akan jadi kepada isu falasi, tasalsul, paradoks dan seumpamanya. Okey. Kemudian poin yang seterusnya, ijtihad juga termasuk dalam sumber wahyu, dan ia memerlukan akal yang tinggi. Contohnya dalam masa yang sama, akal yang sahih juga sebahagian daripada syarak. Contohnya Nabi SAW menyebut istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Orang yang mengatakan maknanya hadis ni mengatakan kita boleh suka hati ya. Tidak, qalbak kat sini hadis Nabi kepada sahabat, maknanya hati itu hati yang murni.
hati yang murni dia akan cenderung pada perkara yang murni. Sebab itu contohnya al-birru husnul huluk wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Contohnya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, dan juga dosa itu adalah yang hatimu rasa risau, rasa takut kan, dan juga engkau takut nak manusia tahu. Habis tu kalau aku tak takut manusia tahu, bukan dosa lah. Tu yang budak-budak sekarang kat Twitter cakap entah apa benda, dia punya hubungan dia entah, maknanya dia suka-suka hati menzahirkan dosa dan maksiat dia. Adakah itu bukan dosa? Kita kata hati yang betul-betul boleh menimbang dosa dan pahala ini adalah hati yang murni. Dan juga termasuklah akal yang boleh berijtihad, dan juga termasuk dalam sumber wahyu ini adalah akal yang tinggi dan akal yang murni. Sebab itu ijtihad termasuk dalam sumber wahyu. Hadis Muaz yang masyhur mengatakan satu hari apabila Rasulullah nak menghantar Muaz radhiyallahu anhu, Muaz bin Jabal hantar ke Yaman, Rasulullah tanya, kaifa taqdi idza urida laka qada? Bagaimana engkau menghukum sekiranya ada masalah datang kepada engkau? Dia kata aqdi bi kitabillah. Rasulullah kata, dia kata aku akan menghukum menggunakan wahyi dengan Quran. Rasulullah kata kalau Quran tak ada, dengan sunnah Rasulullah. Kalau sunnah Rasul tak ada, Muaz bin Jabal mengatakan ajtahidu bi ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan pandangan aku, dan aku takkan, wala alu ni maknanya aku takkan sekali-kali cuai. Aku akan berijtihad betul-betul lah maksudnya. Dan aku akan buat betul-betul. Kemudian Rasulullah pun mengatakan alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah bima yurdillah wa rasulah. Ataupun bima yardullahu wa rasuluh. Dua-dua boleh Maknanya bila Rasulullah dengar itu, Rasulullah mengatakan alhamdulillah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah, iaitu ke Yaman, Muaz itu ke Yaman, seperti mana yang Allah dan Rasulnya redha. Jadi ijtihad, penggunaan akal itu boleh jadi level wahyu lagi. Boleh jadi level syarak. Tetapi dia satu martabat lah, satu peringkat lah macam kita sebut tadi. Dan juga kebanyakan kaedah yang wujud dalam syarak berpandukan akal. So bila kita tengok, contohnya kaedah menerima hadis sahih di sisi Imam Bukhari, ittisalus sanad, maknanya mesti bersambung sanad, mesti orang yang adil, mesti dobit ni orang yang dia kuat hafazannya, tanpa syaz dan tanpa illah, tanpa sebarang keganjilan dan tanpa sebarang kecacatan pada riwayat atau pada sanad atau pada matan tersebut. Adakah benda dalam syarak? Tak ada syarak. Dalam syariah tak ada, dalam hadis pun tak ada pun hadis. Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu menerima hadis daripada aku yang mempunyai syarat-syarat demikian. Yang pertama, mesti sanadnya sampai. Yang kedua, mesti sekian. Tak ada. Dalam syariah tak ada. Tapi kaedah ini, ulama menyusun mengikut logik akal. Sebab apa? Ini adalah secara akal. Secara logik kita akan tahu, ini mengurangkan penipuan. Sebab itu sebab itu hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir adalah hadis yang level dia qat'i subut. Maknanya levelnya qat'i macam Quran lah level dia. Maknanya sebab apa? Sebab mustahil orang berkumpul. Sebab hadis mutawatir ni ada pandangan yang mengatakan 40 orang berhimpun untuk satu-satu hadis. Maknanya dia sampai level 40, dan setiap satu itu mempunyai satu bilangan yang ramai pada setiap level. Maknanya daripada sahabat kepada tabi'in, semuanya itu lebih daripada bilangan-bilangan tertentu. Jadi level tepat dia tu, betul dia tu tinggi. Sebab apa? Sebab dia sangat mustahil untuk menipu. Hadis mutawatir ada dalam wahyu. Tak ada. Tak ada pun Rasulullah mengatakan hadis ini hadis mutawatir, maka ataupun Rasulullah mengatakan kepada kita, apabila sampai hadis mutawatir kepada kamu, hendaklah kamu beriman. Tak ada. Jadi habis tu ulama guna apa buat kaedah ni? Ulama menggunakan akal mereka. Akal yang sejahtera, logik yang kuat untuk memastikan perkara itu berjalan, memindahkan maklumat dengan betul. Contoh hadis sahih, hatta kaedah dalam usul fiqh pun sebarang sekiranya tidak ada padanya sebarang bentuk penafian daripada mana-mana tempat, maka ataupun sebarang bukti-bukti penafian, maka arahan itu membawa kepada hukum wajib. Ada tak Rasulullah kata macam tu? Tak ada. Rasulullah tak kata macam tu. Allah pun tak kata macam tu. Tapi Allah suruh dan Rasulullah suruh.
Habis tu bila suruh ni, siapa yang kata mesti kena buat? Boleh tak kita buat sekarang ke, kita buat nanti ke, kita kena buat ke atau sunat buat ke? So yang menentukan itu sunat, itu wajib, akal ulama ini. Akal ulama habis macam mana? Dia memandai-mandai ke? Tidak. Tapi akal yang bersalut dengan wahyu, dia boleh memahami apakah benda yang dimaksudkan, apakah yang sebenar yang dikehendaki di dalam hadis dan juga Quran. Sampai sebab itu kalau kita tengok banyak ulama-ulama dalam apa-apa ilmu dalam syariah pun, apabila dia meletakkan kaedah-kaedah tertentu, kaedah itu bukan merujuk kepada satu-satu hadis semata-mata, tetapi kaedah itu adalah berdasarkan himpunan hadis, himpunan Quran, dan kefahaman itu dia guna pada himpunan itu, dan dia membuat kaedah-kaedah tersebut. Contohnya apa? Setiap amal itu dengan niat. Kan, setiap amal itu dengan niat. Ataupun yang mudah lagi dia kata dalam hadis dalam kaedah fiqh mengatakan tidak boleh tidak boleh melakukan kemudaratan. Ada tak hadis yang jelas Rasulullah mengatakan jangan memudaratkan manusia? Tak ada. Ada satu hadis je, la darar wa la dirar, dan itu pun ada ulama mengatakan hadis itu tidak sahih. Tak sampai martabat sahih lah. La darara wa la dirar. Dan hadis itu dijadikan kaedah fiqh. Kaedah fiqh ni kaedah yang menghimpunkan ribuan atau jutaan permasalahan fiqh. Dalam satu kaedah iaitu tidak boleh ataupun ad-dararu yuzal. Darar mesti ataupun sebarang kemudaratan mesti dihilangkan. Ada tak hadis atau ayat Quran mengatakan hilangkanlah kemudaratan? Tak ada. Tetapi dalam ayat Quran ada mengatakan bahawa janganlah si suami memudaratkan isterinya. Janganlah si penulis hutang disakiti atau dicederakan. Janganlah sekian. Maknanya janganlah buat kemudaratan. Tapi itu kes-kes spesifik. Tapi ulama dia faham. Walaupun dia kes spesifik, tapi terlalu banyak di dalam syariah, di dalam Quran, di dalam sunnah. Apabila mengatakan jangan buat dajjal, jangan buat darar, maka terus kita katakan kaedah fiqh mengatakan dalam fiqh tidak boleh ada sebarang kemudaratan. Habis apa yang menjadikan mereka buat macam tu? Akal mereka. Akal mereka boleh mengeluarkan perkara itu. Jadi akal ini satu benda yang cukup besar. Kaedah fiqh didaktif ni istiqra' lah. Istiqra' dan seumpamanya dihimpunkan semua dalil dan juga dia membawa kepada satu kesimpulan. Okay? Jadi ada pertemuan. Sebenarnya dia bukanlah pertemuan dan sebenarnya dia bukanlah juga pertemuan. Dia adalah satu sinergi ataupun kesepaduan. Dia adalah satu kesepaduan yang mana sesiapa yang kuat akalnya, dia akan kuatlah dia punya wahyunya, kuatlah kefahamannya terhadap wahyu. Dan sesiapa yang kuat kefahamannya terhadap wahyu, maka dia akalnya juga akan kuat. Macam mana akan kuat? Kita pergi next seterusnya. Bagaimana wahyu menyempurnakan akal? Okay. Next slide. Ini baru masuk tajuk ke Ustaz Firdaus? Bagaimana wahyu menyempurnakan akal? Dah berapa minit dah? Dah dekat setengah jam ataupun dah dekat 40 minit. Okay, saya berikan dalam 10 minit lagi insyaAllah. Dan bagaimanakah wahyu menyempurnakan akal? Yang pertama, wahyu meminta akal untuk berfungsi. First sekali, iqra', baca. Dan juga bila berfungsi itu maknanya bukan fikir melilau. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' dengan nama Tuhan. Maknanya hati-hati bila kau baca, bila kau kaji, kau ada Tuhan. Dengan nama Tuhan kau kaji. Okay. So, dan juga seruan pertama ni boleh banyak. Boleh berujuk dalam Quran. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Adakah mereka tidak melihat di dalam diri mereka? Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Adakah mereka tidak melihat di dalam malakut as-samawati, dalam alam malakut. Alam malakut ni alam yang gaib atau alam yang di sebalik daripada penilaian ini, yang terhadap tadbir dan kuasa Allah SWT. Dan juga suruh ta'akul untuk berakal, afala ta'qilun, tidakkah mereka kamu ini berfikir? Dan nazar, awalam yanzuru, tidakkah kamu ini melihat? Jadi wahyu pun suruh kita berfikir, wahyu suruh akal untuk berfungsi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wahyu juga mengajar akal asas kehidupan. Menanam ilmu falak dan seumpamanya. Al-Asfahani dia menyebut dalam Az-Zari'ah, dia kata sabat, maknanya telah sabit. Itu maknanya dia punya pandang, dia punya sumber mengatakan asas-asas kehidupan dalam kita menanam, kita berubat, semuanya daripada wahyu. Maknanya daripada wahyu ni, maknanya Nabi ajar. Ada malaikat ajar Nabi. Kan kalau kita tengok dekat dalam kisah Nabi Adam, Allah SWT mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha.
Dan bukankah Allah mengatakan Allah telah mengajar Adam asma'akullaha, semua nama-nama. Lalu Allah mengatakan ilmu, semua ilmu. Jadi sumber ilmu pun daripada wahyu sebenarnya. Wahyu kat sini maknanya bukanlah Quran dan Sunnah itu. Wahyu kat sini maknanya daripada Allah Ta'ala. Allah ajar. Kan? Macam mana kita tahu tumbuh-tumbuhan boleh jadi macam tu? Adakah tiba-tiba tanam je, tiba-tiba boleh, kalaulah kita manusia, tiba-tiba kita tengok je, kita boleh tahu ke kita kena siram air, dia kena pakai baja, dia memerlukan oksigen. Kan? Susah lah kot. Kan? Sangat susah. Maknanya kita nak discover satu bentuk ilmu yang baru dengan tersendiri, takkan mampu melainkan daripada wahyu dan daripada Allah SWT. Jadi menanam ilmu falak dan seumpamanya, ada yang mengatakan ilmu falak ini daripada Nabi Idris, ada yang mengatakan macam itulah, tapi kita ni lah kan. Contoh hatta kalau siapa famous dengan apa, Hermes punya Hermes ni salah seorang daripada orang kata, ada yang kata dia Nabi Idris, ada yang kata dia adalah pemikir pada satu ketika dahulu yang mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan kan. Jadi kalaulah itu adalah Nabi Idris pun tidak mustahil. Kalaulah dia adalah student kepada ataupun dia adalah pelajar-pelajar pengikut Nabi pun tidak mustahil, sebab dia boleh mengajar benda-benda yang maknanya ilmu falak dan seumpamanya. Kan, maknanya dia boleh ajar pasal kehidupan, dia boleh mengajar mengenai macam mana kita nak menilik musim ke dan seumpamanya. Semuanya itu ada dia punya sumber dia, dan bukan semata-mata manusia cari sendiri. Dan juga yang ketiga, wahyu memberi definisi dan hakikat dalam kejadian alam dan kehidupan. Kita boleh nampak apa yang berlaku, tapi kita tak boleh faham kenapa ia berlaku. Jadi wahyu dia ajar kita definisi itu, wahyu ajar kita siapakah manusia, ke mana dia pergi, daripada mana dia berasal. Wahyu ajar kita apakah tugas kita. Wahyu juga ajar kita apakah itu binatang, apakah itu alam ini. Dan semuanya itu wahyu dia ada ajar. Maknanya penafsiran dan juga hakikat satu benda, wahyu. Dan juga wahyu juga ajar Tuhan itu macam mana kita nak sembah dia. Macam mana kita nak mengenal dia. Wahyu ajar semua benda-benda macam tu. Jadi kat situ, bila wahyu ajar kita, maknanya wahyu membesarkan akal kita. Sebab kita tahu ada Tuhan. Kita boleh tahu secara akal, logik ada pencipta. Tapi siapa nama dia? Ada. Siapa nama dia? Kalau kita fikir 1000 kali pun kita takkan tahu nama dia. Melainkan ada orang beritahu Allah nama dia. Innani anallah, sebenarnya akulah Allah. Dan juga kita pun kalau kita fikir macam mana pun, kita tak tahu macam mana kita nak sembah dia. Mesti ada, kena solat. Macam mana nak ni? Kena bayar zakat. Kena berpuasa. Kena. Jadi semuanya itu adalah satu bentuk bagaimana wahyu dia memberikan fungsi ataupun meningkatkan fungsi akal. Okay. Yang keempat, wahyu juga menuntut akal untuk taslim. Taslim ni berserah, pasrah dengan perkara gaib. Perkara gaib ni qada qadar, perkara gaib. Masa depan pun boleh kata perkara gaib untuk kita lah. Takdir kita, itu semua perkara gaib. Semuanya rezeki kita pun perkara gaib juga. Jadi wahyu menuntut akal dalam perkara-perkara gaib, taslim serah pada Allah Ta'ala. Dan juga adakah itu satu kekurangan kepada akal? Tidak. Akal perlu pada kebodohan untuk dia terus berfungsi. Dan kalau akal dia tahu semua benda, maka dia akan, aku dah tahu lah. Dia akan jadi apa? Biasa, dia tidak ada fungsi lah. Bila akal tahu aku ni bodoh, maka aku akan belajar. Aku akan terus berfungsi, mencari ilmu. Sebab itu, semuanya itu adalah satu bentuk tarbiyah, pendidikan kepada akal kita. Dan juga yang seterusnya, wahyu mengajar akal perkara yang sukar difahami atau memerlukan tempoh yang panjang untuk faham oleh akal. Ini kita dah sebut tadi lah. Maknanya dia ajar kita satu perkara yang susah kita nak faham, tapi kita kena buat. Rupanya itulah yang terbaik itu kita. Macam tadi kita sebut. Dan juga yang seterusnya, wahyu membesarkan kemampuan akal. Tadi kita dah sebut sedikit, iaitu dia membuka sedikit-sedikit hijab terhadap hakikat kehidupan, sehingga kita boleh menyaksikan alam gaib. Dan alam menyaksikan ini maknanya menyaksikan dengan akal kita, dengan basirah, dengan mata hati kita, bukan dengan mata kepala kita. Macam hadis yang popular, iaitu Harisah yang bertemu Rasulullah, bagaimana engkau bangun pagi pada hari ini. Dan Harisah pun mengatakan, aku bangun pagi dengan keimanan yang sebenar. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah bukti imanmu? Dan Harisah pun mengatakan, aku bangun pagi dalam keadaan jiwaku tidak terikat dengan dunia ataupun bencikan dunia. Aku berpuasa pada siang hari dan aku berqiyamul lail pada malam hari. Dan aku melihat
ahli syurga sedang menziarahi dan ahli neraka sedang diazab, dan aku melihat, aku seolah-olah kata wa ka'anni, seolah-olah aku melihat arash Allah, arash Tuhanku terpampang di hadapan mata aku. Rasulullah dengar benda tu, Rasulullah kata sallallahu alaihi wasallam, arafta falzam, engkau dah tahu maka tetaplah dalam keadaan itu. Maknanya seolah-olah Rasulullah mengatakan arafta, bukannya Rasulullah mengatakan nazarta. Dan Rasulullah mengatakan engkau dah tahu. Maknanya Rasulullah melihat akal harisah. Jadi akal harisah yang besar itu dia boleh melihat alam malakut, alam gaib itu. Dia nampak macam mana dengan hakikat keimanan dia lah. Seperti mana yang dikatakan kepada Sayyidina Ali, adakah engkau melihat Allah? Sayyidina Ali mengatakan, aku tidak menyembah Tuhan yang aku tak lihat. Tetapi aku tidaklah melihatnya dengan bi'ainil basar, walakin bibasairil iman. Dan aku tidaklah melihatnya dengan pandangan mata kepala aku, tetapi aku melihatnya dengan basirah. Basirah ni mata hati keimanan. Maksudnya dengan iman nampak. So maknanya akal pun dia membesarkan fungsi. Dan fungsi wahyu membesarkan fungsi akal kita sampai ke level itu. Okey? Sampai kita boleh melihat sesuatu benda dengan pandangan yang sebenar. Sebab itu wahyu pun mengatakan dunia ini adalah sementara, dunia yang hanyalah sikit sahaja. Dunia ini ibarat satu air yang turun ke atas muka bumi, kemudian baru nak tumbuh, tiba-tiba angin datang, puf, habis. Tak ada apa dah. Kan? Jadi semuanya itu adalah satu bentuk perumpamaan untuk kita membesarkan fungsi akal dan kita melihat hakikat kehidupan. Okey, itu masih okey lagi. Saya nak pergi yang jarang orang sebut lah. Yang seterusnya. Wahyu mengajar akal bagaimana berfikir dengan betul. Maknanya apa? Di dalam Quran, bila Allah SWT menyatakan, dah lebih 40 minit minta maaf lah. Kan? Dah lebih dekat sejam lah. Okey. Tak apa, sikit lagi. Kan? Yang kedua terakhir ni saya rasa tak kurang pentingnya, dan mungkin antara banyak-banyak ni antara yang antara yang penting, yang paling penting lah. Wahyu ajar kita macam mana kita berfikir. Macam mana tu? Macam mana kita nak berfikir? Dia bukan yang saya sebut tadi, bukannya jangan fikir, bukan. Dia adalah bagaimana kita berfikir. Dengan kita membaca Quran, kita menjadikan seperti mana kita jadikan, sahabat kedua kita, betul. Rasulullah SAW, kedua hasanah kita, betul. Dan Rasulullah menjadikan Allah sebagai kedua dia. Macam mana? So ada satu hadis ni, saya bila sebut ni bukan main bantai ya. Ada satu hadis. Kemudian Rasulullah mengatakan, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita nak mula tawaf ni daripada Safa ke daripada Marwah? Kan? Kemudian ayat Allah SWT turun, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah min sya'airillah. Yang daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah memulakan dengan Safa, dalam ayat itu dalam surah Al-Baqarah, innas safa wal marwata. Jadi Rasulullah mengatakan, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Jadi sebenarnya wahyu ni, bila kita bukannya perkataan yang kosong je tu, sebenarnya dia ajar kita macam mana syarak berfikir. Kalaulah injazat ta'bir, kalau kita boleh sebut macam tu, ataupun macam mana Allah menyusun, macam mana Allah susun benda. Jadi kita menjadikan susunan Allah SWT sebagai kuduah untuk kita ikut. Sebab itu ada ulama yang mengatakan, apabila adalah sebahagian ulama yang mendaifkan hadis, yang mengatakan hadis daif, memang hadis maknanya kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta atau fahuwa abtar. Tidak semua benda yang berbaloi, semua benda yang besar nilainya, sekiranya tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia terpotong, dia terputus dia punya nasabnya. Ulama hadis ada ini hadis daif, tak boleh diamalkan. Kenapa? Walaupun tak boleh diamalkan, tapi hadis ini maknanya hadis walaupun dikata hadis dhaif kan. Maknanya setiap benda jangan mulakan bismillah. Sebab apa? Tidak ada pun hadis sahih yang mengatakan kita mesti memulakan perkara yang besar dengan bismillah. So ada ulama yang menggunakan mata hati je ya. Yang dia kata, okey tak ada hadis tapi aku iqtidaan billah. Allah memulakan Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mulakan Quran dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dimulai dengan bismillah. Maka aku tak ikut hadis, aku ikut Allah. Maknanya aku tak perlu kepada hadis untuk mengatakan benarnya kita memulakan satu benda dengan bismillah. Jadi dari situ pun bagaimana akhirnya bila kita melihat Quran, kita melihat wahyu, kita melihat hadis dan melihat sunnah,
Sebenarnya dia bukan sekadar satu material, raw material untuk kita tengok, tapi dia adalah benda yang boleh memandu kita, bukan sekadar ini, tapi macam mana kita susun hidup kita. Macam mana akal ini berfungsi ikut macam mana Allah. Bila Allah nyatakan nikmat syurga ni macam mana sekian. Akal yang sejahtera dia kata inilah final nikmatnya dan inilah bentuk tamadun yang perlu dibina di dunia ini. Tamadun macam syurga lah. Kan? Macam tu lah. Ada jin taman, ada sekian sebab itu. Ada yang mengatakan di Andalus lebih berapa 300,000 taman di Andalus. Banyaknya taman-taman ni. Kan? Kalau kita cuba faham kat situ seolah-olah dia cuba menyerupakan ataupun cuba menyerupai ataupun cuba meniru apa yang Allah katakan di dalam kisah-kisah ahli syurga dan dia buat syurga itu di Andalus. Itu satu bentuk pandangan. Okay. Dan juga yang terakhir, wahyu mengajar bahawa sihir, ahli nujum dan tukang tilik itu hanya dajjal dan penipu. Kan? Maknanya wahyu ini cara dia sempurnakan akal kita, dia kata semua benda tu mengarut. Kan? Maknanya sesiapa yang berjumpa tukang tilik, soraknya tidak diterima selama 40 hari dan seumpamanya. Jadi semuanya itu dan ahli sihir hukumannya mati. So kat situ wahyu ini dia seperti mana dia ajar dan menyempurnakan dan sebenarnya dia juga menjaga manusia daripada benda-benda khurafat dan juga takhayul. Okey, dengan segala tuntutan dan larangan daripada syarak itu sendiri. Okey, next. Sebelum akhir banyak. Okay, ni 2 slide lagi, sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Islam itu agama yang saintifik. First sekali kita kena definisikan apakah itu saintifik. So kita pergi kepada nokta-nokta ini. Islam adalah agama yang tidak akan bercanggah dengan hukum akal. Okay, ni jelas, kita dah jelas tadi. Sains, penemuan itu tidak final, itu tidak muktamad. Justru kita tak boleh mengatakan itu neraca benar atau tidak. Dan kerana apa? Sains ini hanyalah sebahagian daripada ilmu akal yang hanya melibatkan kajian-kajian empirikal, tapi bukanlah kesemuanya. Kan? Ilmu akal ini lebih luas lagi daripada sains. Logik. Kan? Semuanya. Maknanya ilmu akal ini dia bukan sekadar sains yang kita faham hari ni. Maknanya oksigen macam mana apa semua. Itu sebahagian daripada ilmu akal tapi dia bukanlah kesemuanya. Dan sebab itu bila kita sebut adakah saintifik boleh kita menjadikan bukti apa yang ada dalam Al-Quran. Tiba kita jumpa sains kata benarlah Al-Quran kerana sains mengatakan begini. Bahaya statement itu. Kerana apa? Segala penemuan sains kalau kita katakan dia bukti sokong boleh, dia bukti sokongan. Maknanya nak katakan sekiranya itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran, maka benarlah. Maknanya maka ia boleh jadikan sokongan. Kan? Dia tak boleh atas bukti sebagai dia tak boleh mengatakan segala penemuan sains adalah bukti kebenaran Al-Quran. Sebenarnya itu bahaya. Kan? Kerana dia boleh diterima atau tidak, dia bergantung kepada kekuatan ilmiahnya dan sejauh mana ia tidak bercanggahan dengan kajian-kajian yang baru. Sebab itu ada istilah buchailism. Yang mengatakan yang seolah-olah cuba memadankan segala penemuan sains dengan Al-Quran. Sebenarnya kat situ tak ada masalah selagi dia benda yang ni, cumanya jangan jadikan dia sebagai satu benda yang muktamad. Kerana penemuan sains bergantung kepada tabiat penemuan itu, macam mana kajian itu dilakukan, siapa yang melakukan kajian itu, adakah tepat atau tidak, berapa banyak dia punya persen kebenaran dia. Kan? Adapun yang Islam, yang wahyu ini, yang dah muktamad ini, itu kita tidak boleh diperjudikan dia punya kebenarannya dengan penemuan-penemuan yang ada. Tapi jadikan bukti sokongan tak ada masalah. Bukanlah bukti kebenaran. Sebab bukti kebenarannya dah ada daripada awal, iaitu Al-Quran itu sendiri dan juga kenabian Nabi Muhammad SAW. Okey. Seterusnya penutup yang terakhir. Jadi akal perlu berfungsi dalam kerangka syarak dan dengan kerangka syarak. Dan juga syarak perlu dihadami dengan akal. Maknanya bila kita meneliti ilmu syarak ini, wahyu ini dan seumpamanya, kita perlu lihat dia dengan pandangan yang tinggi. Dan juga kita perlu meningkatkan kita punya kemampuan kita sampai kita boleh mencapai martabat mustahil lah. Mudah-mudahan lah. Dan juga yang ketiga, Islam membebaskan akal daripada cengkaman agama. Yang maknanya agama-agama selain berislam semuanya mengasingkan akal daripada ataupun tidak meraihkan ketinggian nilai akal itu, atau mengatakan akal ini tidak ada tempat di dalam perbahasan agama. Silap. Dan juga yang keempat, manusia benar-benar digelar manusia bila memiliki akalnya dan melaksanakan perintah Tuhannya. Kat sinilah insaniah. Maknanya kita akan benar-benar menjadi seorang manusia yang tinggi, yang benar-benar dikatakan sebagai manusia apabila kita memiliki benda yang membezakan kita dengan haiwan, dan juga kita menjadi orang yang benar-benar mengikut kenapa kita diciptakan. Ikut dia punya
trail dia. Jadilah berdasarkan perintah Tuhannya barulah kita benar-benar layak menjadi manusia. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap saya minta maaf, saya bukan pada persoalan ataupun perbincangan. Saya serahkan kepada Ustaz Firdaus. Syukran kepada Ustaz Syamil. Jadi saya buka pada sesi perbincangan lah. Kalau ada lontaran-lontaran pandangan ataupun ada soalan tersendiri, sama ada boleh menyampaikan melalui chat di bahagian mesej tu, ataupun boleh secara terus lah pada tetamu kita pada malam ni. Kalau ada apa-apa pandangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, just nak dapat pandangan Ustaz. Macam contoh yang pandangan terhadap yang tarikat ataupun hakikat yang berlebihan ni. So dia terlebih dia terlalu berpegang kepada akal sangat ke, ataupun dia cara tu lah, pandangan Ustaz lah. Tarikat yang berlebihan? Contohnya macam mana? Boleh perkenalkan diri dulu tak? Nama Fuzai Syahid. Okey. Lu Gajah. Itulah macam contoh macam lepas ni Ismail Arifin. Okey. So pandangan Ustaz lah, dia guna akal lebih ke, dia macam mana dia ekstrak ilmu tu, salah ekstrak ilmu ke? Okey, Jazakumullah khairan. Satu soalan yang menarik untuk dikupas. Ada lagi soalan yang lain? Kita jawab dulu satu-satu, Ustaz Firdaus. Kalau tak ada soalan lain, kami boleh jawab dulu kot. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilakukan oleh lepat bukan orang yang pertama dalam buat benda-benda ni. Sebenarnya saya ibaratkan apa yang dilakukan oleh lepat ni sama je dengan apa yang dibuat oleh nabi-nabi palsu, Rasul Kahar ke dan seumpamanya, kan. Walaupun Rasul Kahar dah masuk penjara dan dah lepas dan jadi balik Rasul, mengaku jadi Rasul balik, jadi problem. Tapi maknanya sebenarnya benda yang sama, itu dia bukan ikut akal, tapi dia mengikut nafsunya. Maknanya akal yang betul dia tidak akan percaya kepada perkara-perkara macam tu. Maknanya apabila wahyu kita sebut wahyu yang memandu akal, maknanya akal kita ada dia punya barrier, ada benda yang tak boleh lepas. Apakah barrier itu? Barrier itu wahyu yang menyatakan kebenaran. Jadi bila akal itu tidak menurut wahyu yang kebenaran itu, maka dia akan lost, dia akan dibawa oleh syaitan lah. Sebab dia jalannya hanya dua je. Sama ada kita mengikut jalan wahyu ataupun kita mengikut jalan nafsu. Nafsu ini dipimpin oleh syaitan. Dalam wahyu dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sahaja yang kita nak mudahkan isunya. Sebab apakah bukti lepat tak ikut wahyu? Buktinya lepat tidak solat, tidak buat apa benda yang lain. Dia mengaku dia tak solat, dia benda ni dah sangat tak masuk akal lah. Walaupun dia kata kita ni menangis ni walaupun kita tak solat. Kita menangis sebab apa? Sebab kita tak solat. Sebab kalau kita solat, Allah kata fawailul lil musallin. Kan? Neraka untuk orang yang solat. Kan? Allazina hum an salatihim sahun. Itu orang yang solatnya tidak, yang lalai. Macam mana kita nak solat kalau hati kita lalai? Contoh macam tu lah. Seumpama saya tak adalah hafal dia punya kata-kata dia sebiji, tapi itulah keumpamaannya. Kalaulah hati tak khusyuk, maka tak payah solat. Maka janganlah solat. Kalau kau hati yang tak khusyuk yang kau solat ini, maka nerakalah kau. Jadi dia pun sebut salah, nak solat takut masuk neraka, tak solat bercanggah dengan hukum syariat. Alah apa dia buat? Dia tak solat pun. Dia ada solat dia. Solat dia namanya solat daim. Maknanya sentiasa solat, tak tahulah apa maksud dia. Tapi dia menggunakan ataupun memahami nas-nas wahyu itu bukan dengan kefahaman yang betul, maka dia dibawa oleh syaitan. Mudah cerita. Maknanya syaitan bawa dia dengan penuh kesukaan dan kecintaan. Sebab itu sebenarnya bagi saya perbahasan sufiah yang melampau-lampau ni, yang sampai tak payah solat, tak terikat dengan syariat, sebenarnya dia adalah perbahasan yang tidak mampu dicapai oleh, kalau ialah betul pun tidak mampu dicapai oleh semua orang.
Dan dia ada dia punya orang-orang tertentu sahaja. Siapakah orang yang tertentu ini? Orang yang boleh faham dan dia boleh kekal di atas syariat. Dan orang yang macam ni sahaja yang layak memahami perbahasan-perbahasan sufi yang tinggi itu. Adapun yang tak mampu lagi, maka sama ada dia akan sesat macam tadi, kan? Ataupun dia akan apa-apalah, kan? Gilisim ke mengaku Tuhan ke. Kan? Jadi semua tu adalah perbahasan-perbahasan yang bila mudah cerita macam ni. Mana-mana yang tak ikut syariat sebenarnya dia tidak logik. Dia tidak ikut akal. Kan? Jadi bila dia tak ikut syariat sebenarnya dia secara langsung dia sudah pun tidak mengikut akal itu. Wallahu alam. Buka lagi jika ada soalan-soalan lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ana Urkhon nak tanya satu soalan. Ana pernah baca ada, kalau tak silap, Imam Ar-Razi. Maknanya ada beberapa tempat yang kita kena mengutamakan akal yang Imam Ar-Razi atau Ibn Taymiyah, Ana tak ingat. Maknanya ada beberapa tempat akal yang jelas tu perlu didahului berbanding dengan wahyu yang kurang jelas. Atau macam mana Ustaz? Atau Ana salah baca ke? Minta pandangan daripada Ustaz. Okay, so jazakumullah khairan kepada akhi Urkhan. Sebenarnya perkara itu perlu difahami dengan kerangka sebagai seorang mujtahid. Contohnya macam pandangan Imam Abu Hanifah tidak menerima beberapa hadis yang tidak diterima kerana baginya dia bercanggah dengan kias. Kias itu akal lah. Kan? Kerana baginya ia bercanggah dengan kias. And so dia tidak menganggap hadis itu sahih. And jadi apabila ulama mengatakan perkara-perkara tersebut, contoh Ar-Razi ke dan seumpamanya, dia bukan mengatakan maknanya hadis, maknanya akal yang jelas dia boleh mengenepikan. Akal yang dimasuk kat situ bukannya dia fikir entah apa-apa melilau dia fikir. Akal yang difahami itu adalah memahami kaedah syarak secara umum. Kaedah syarak secara umum. Maknanya secara umum syarak macam ni. Maknanya dia melihat permasalahan itu dengan satu pattern yang tertentu. Tiba-tiba ada hadis yang menolak pattern itu. Dan dia akan jadi macam tak kena. So kat situ akal tu kejelasan akal. Maknanya akal yang disebut tu bila kita sebut akal yang dibahaskan oleh ulama bukan akal kita yang kita rasa ni jelas tolak, tidak. Akal yang dibahas oleh ulama adalah akal tertentu. Akal yang sudah matang itu. Nah, bagi contoh mudah. Dia tak mudah jugalah. Dan contoh sekiranya suami ada anak kan. Harta anak-anak dia bukan macam mana? Ada satu perbahasan mengenai anak dengan isteri. Siapakah yang lebih berhak mendapat harta anak? Adakah ayah ataupun mak? Ini bukan isu waris Dan contohnya salah seorang daripada mak dan ayah itu miskin dan anaknya sudah pun jadi kaya, dah besar. Siapakah yang lebih berhak mendapat harta? Diberikan harta lah. So ada ulama Maliki mengatakan bapa. Ulama Syafi'i dan yang lain mengatakan mak. Yang Syafi'i mengatakan kerana ada hadis yang mengatakan man ahaqqun nasi bisahabati ataupun bisuhbati. Siapakah dia manusia yang lebih berhak mendapat aku punya kasih concern lah. Yang kasih sayang. Rasulullah kata umuka 3 kali. Summa abuk. Maka ulama Syafi'i menggunakan nas ini mengatakan maknanya pada ketika itu ibunya lebih utama mendapat duit daripada ayahnya. Adapun Maliki dia kata tidak. Memang Maliki tidak. Dia kata apa? Dia kata seperti mana ketika engkau kecil, engkau dibesarkan oleh bapa kau. Sebab Quran mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kan? Maknanya wa 'alal maulud kepada bapaknya lah. Ke atas bapaknya dia mesti memberikan makanan, memberikan pakaian dan juga makanan. Dan maknanya kat situ ada dia punya
bagi Imam Malik, seperti mana mak bapak, seperti mana ayah engkau memberikan makan ketika waktu kecil, maka ketika engkau besar, engkau kena balas balik jasa bapak kau. Maka ayah engkau lah lebih utama sebab ayah engkau yang jaga engkau masa kecil. Imam Malik dia guna akal. Tapi akal yang macam mana? Akal yang ikut syarak. Akal yang ada asas syarak. Sebab itu bila kita bahas pasal ulama punya kata akal ke nakal, sebenarnya isu dia bukan yang macam kita gambarkan. Isunya adalah yang macam mana. So mereka mengutamakan, kalau yang Syafi'i mengutamakan ni ada hadis. Hadis ni dah jelas. Maknanya hadis ni menunjukkan bahawa mak yang lebih. Kalau yang Imam Malik kata ini al-ghunmu bil ghurmi pun kaedah syarak. Al-ghunmu bil ghurmi maknanya seperti mana kamu dapat satu benda, ada tanggungjawab terhadap benda itu. Ada dia punya timbal balik dia. Jadi kat situ dia kata dilalatul isyarah. Dan dekat dalam usul fiqh. Hatta dalam usul pun. Dan macam mana akal ni dia pun berbeza-beza. Jadi kita nak tengok, saya bagi contoh tadi tu lebih kepada nak mengatakan apabila ulama mengatakan demikian, dia bukanlah akal yang ikut hawa nafsu, dia bukanlah akal yang macam kita bayangkan, dia adalah akal yang berdisiplin, beriltizam dengan wahyu, dan juga akal yang bertakwa, akal yang mujtahid. Akal orang yang mujtahid, akal satu pandangan yang di atas asas ijtihad. Macam ulama Abu Hanifah tadi, kan, macam mana Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi dan seumpamanya, yang banyak berkhidmat dengan qiyas. Qiyas kat sini bukan yang masuk qiyas itu macam arak dengan dadah, bukan. Masuk qiyas itu bukan itu. Masuk qiyas kat sini adalah dia memahami kaedah syarak secara keseluruhan. Maka dia meletakkan syariah ini ada pattern-pattern dia. Kan? Contohnya kita kata baik salam kan, jual beli secara salam ni maksudnya secara tangguh. Secara kiasnya salah. Secara kias salah. Sebab apa? Sebab jual beli mesti kena harga datang duit hari ni, barang hari ni. Kan? Ataupun duit dulu barang kemudian, itu tidak menepati kias. Masuk kias kat sini kaedah umum. Tidak menepati kias. Tapi ada hadis, man aslafa falyuslif fi kailil ma'lum wa wazni ma'lum ila ajalin ma'lum. Sesiapa yang membuat pinjaman atau sesiapa yang membuat sekian, membuat jual beli secara baik itu, maka secara salam itu, maka hendaklah dengan timbangan yang diketahui, harga yang diketahui, dan juga waktu yang diketahui, barulah sah. Jadi walaupun jual beli secara salam itu bercanggah dengan kias, dan kias dengan akal yang memasukkan kaedah umum syarak itu, tetapi ada hadis yang mengatakan dia boleh, maka kat situlah datangnya, ataupun kat situlah kita tengok macam mana hadis ini dia memberikan keselamatan kepada manusia. Dan akhirnya kat situ orang kata apabila idza fahushal qiyas hasunal istihsan, walaupun macam tu, idza fahusha, apabila qiyas itu, akal itu, secara akal logik akal ini, secara kita nampak kaedah syarak ini, apabila dia tidak nampak cantik, maka pada itu datanglah istihsan. Istihsan pun guna akal juga, itu maslahat. Kenapa boleh? Sebab maslahat manusia memerlukan itu, maka dia jadi boleh. Itu pun akal juga yang mengatakan ini maslahat. Jadi bila kita sebut isu akal ke dan seumpamanya, dia adalah yang lebih utama kita faham akal yang macam mana. Akal yang apa? Yang ulama bahas ini. Yang bukannya akal yang melilau ikut nafsu, perempuan sama dengan lelaki, mesti faraid, mesti macam tu. Kenapa? Kalau faraid perempuan satu, lelaki dua, dan itu akal yang tak betul. Dan bukan akal yang terpandu lah. Wallahu alam. Jadi akal yang kita bahaskan ataupun yang ulama bahaskan adalah al-aqlu ar-rasyid. Akal yang terpandu, yang matang dengan panduan-panduan syariah itu sendiri. Wallahu alam bisawab. Buka lagi, ada masa lagi kalau ada soalan-soalan lain. Mungkin saya sambil boleh sentuh sikit tentang pada perspektif tamadun dan peradaban contohnya kan. Maksudnya adakah akal yang bila mana tanpa wahyu, akal tanpa wahyu tu dia boleh tak akhirnya bawa kepada terbinanya sebuah tamadun atau peradaban? Akal tanpa wahyu. Okey. Terus sekali mungkin kita kena tengok apakah maksud peradaban lah. Okey. Dan yang kedua, kalau kita katakan sebenarnya wahyu ini sudah ada sejak daripada Nabi Adam lagi. Jadi
wahyu secara umum, manusia memang hidup dengan wahyu secara umum. Maknanya manusia atau muka bumi ini semuanya hidup di atas cerbisan-cerbisan ajaran wahyu. Kemudian mereka gunakan akal. Kalaulah ikut Islam, dia akan guna wahyu yang akal yang betul lah. Kalau dia tak ikut Islam, maka dia akan menumpuk tambah dengan akal dia, dengan apa yang dibayangkan, dengan apa yang difikir-fikirkan. Jadi kalaulah kita maksudkan wahyu di sini adalah Al-Quran dan Sunnah, Islam datang pada hari ini, maka kita boleh katakan Islam ini dia menyimpulkan macam-macam benda dan memudahkan macam-macam perkara. Jadi dengan panduan wahyu, tamadun itu akan terbina dengan segera. Sebab dia menyimpulkan. Maknanya apa contoh simpulkan? Contohnya Islam mengatakan seorang suami tidak boleh ataupun hubungan suami isteri adalah hubungan yang cukup sakti. Maknanya tidak boleh berlaku perzinaan. Maknanya kalau nak bersama mesti kena kahwin, dan bila kahwin ada tanggungjawab, mesti kena komit. Kalau lah nak ni sangat, dia ada sampai 4, boleh sampai 4 contohnya. So kat situ Islam sebenarnya sedang menjaga komuniti, sedang menjaga masyarakat daripada penyakit-penyakit AIDS ke dan seumpamanya. Jadi masyarakat tidak akan disibukkan dengan masalah kejahilan. Masalah kejahilan ni maknanya baru dia tahu rupanya kena kahwin, barulah tak ada AIDS. Rupanya kena kahwin, barulah selesai masalah masyarakat. Rupanya kena apa-apalah, tak nak sentuh isu poligami jadi problem pula. Rupanya kena poligami, barulah boleh selesai masalah andartu dan seumpamanya. Rupanya kena sekian, rupanya kena sekian. Islam kata boleh. That's it. Itulah yang sedang membetulkan kita. Sebab itu sebenarnya kita kena faham. Saya bagi contoh mudah contohnya. Contohnya Islam dia boleh menegakkan, kalaulah ketamadunan yang dimaksudkan secara material adalah khilafah Abbasiyah dan seumpamanya, maka ia terbina dalam masa tak sampai 100 tahun. Dan ia kekal selama 1000 tahun. 1400. Lebih kurang lah kan, 1000 tahun lebih. Kalau kita kata Empire Rome terbina dalam 1000 tahun dan runtuh dalam masa 100 tahun. Sebab apa? Sebab antaranya dia tak ada benda yang final. Dia semua cuba trial and error. Dia try, salah, patah balik lah. Tapi dah rugi berapa tahun. Dia cuba cari sendiri dia punya hakikat itu. Rupanya manusia ni sama je semua. Rupanya hamba dengan Tuhan adalah manusia yang mempunyai hak yang sebagai seorang manusia. Dia tak perlu, akhirnya dia memerlukan beribuan revolusi perhambaan, revolusi macam-macam revolusi untuk mencapai kepada satu kefahaman bahawa kita ni kena ada liberty, kita kena ada kebebasan, kita kena ada fraternity, persaudaraan. Sedangkan Islam dia dah ajar pada awal lagi. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kamu ini semua daripada Adam dan Adam adalah daripada tanah. Semuanya itu semuanya adalah dia sedang meringkaskan perjalanan pembinaan tamadun itu dengan cara memberikan panduan-panduan apa yang betul, apa yang salah. Kalau kita tak ada panduan itu, wahyu itu, maka kita akan banyak trial and error sampailah kita betul-betul yakin bahawa itu adalah error. Which is dah memakan berapa ratus tahun untuk kita baru naik selangkah. Sedangkan Islam dah ceritakan ini yang betul, ini yang salah. Engkau ikut yang betul, engkau akan kaya, engkau akan sekian, engkau akan sekian. Kalau kau ikut yang salah, kau akan ulanglah benda yang sama. Itu kalau kita bahas dari sudut sedikit sebanyak. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kepada Hamid. Sebelum kita tutup, nak bagi peluang pada Hamid untuk membuat kesimpulan lah dari perbincangan pada malam ini. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dia, saya lebih cenderung untuk menyatakan banyak polemik akal dan wahyu ini banyak dipelopori sebelum inilah, banyak dipelopori ataupun dicambahkan, dijadikan polemik oleh kelompok-kelompok Kristian ataupun kelompok-kelompok yang anti Kristian lah, ketika zaman gelap Eropah, macam mana mereka gereja bertentangan dengan sains dan seumpamanya. Jadi dia adalah polemik macam mana gereja sendiri tidak bersetuju dengan hukum graviti contohnya. Di sisi Galileo Galilei naik ke menara Pisa, turunkan satu bola, dua bola, satu besar satu kecil, sama-sama jatuh. Di sisi gereja yang berat jatuh dulu. Itu hukum graviti. Dia dibuat macam tu, dia membodohkan gereja di hadapan khalayak ramai, dan Galileo Galilei penghujungnya dia mati, dibunuh lah, dia dibakar kalau tak silap. Okay, jadi kat situ sebenarnya
kat situ sudah menunjukkan bahawa bagaimana Islam ini, dan kita kena faham perkara itu, bahawa Islam dia menaikkan kita punya kemampuan kemanusiaan ini, berfikirnya, berperasaannya, tapi dia pandu perkara itu, dan dia menuju kepada satu kemajuan yang tinggi. Kenapa? Kerana kita ni bila kita hidup ni, kita jangan fikir kita hidup lepas tu kita mati, kita hanya bina keluarga. Tidak. Kita hidup ini untuk mencipta satu ketinggian. Kan? Kita hidup untuk membina satu ketinggian yang kita sedang menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Kita sedang membina satu bentuk kita sedang mempamerkan kesyukuran kita sebagai hamba Allah SWT dalam bentuk yang tertinggi. Itu mudah cerita lah. Apakah mempamerkan kesyukuran itu? Mempamerkan kesyukuran itu adalah buat seboleh mungkin, setinggi mungkin, sedalam mungkin untuk kita mencapai tahap yang tertinggi di dalam manusia. Di dalam kehidupan manusia. Iaitu mentadbir alam ini dengan Allah SWT. Mentadbir alam dengan cara Allah SWT. Itu dia punya end game dia ataupun penghujung yang kita nak buat lah kat muka bumi ni. Jadi dia mesti bermula dengan satu kefahaman yang jelas, antaranya tadi wahyu dan akal dan seumpamanya, dan juga sebenarnya kita kena tingkatkan level akal kita ini supaya kita tingkatkan level hubungan kita dengan Allah SWT. Sebab itu Nabi SAW menyebut kepada Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ataupun karamallahu wajhah, dan di sisi Syiah alaihi salam kan, dan di sisi Sayyidina Ali, dan Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata, ya Ali, dia kata, an-nasu yataqarrabuna ila rabbihim bi abwabil bir, ataupun bi abwabil bir, fataqarrab anta bi aqlik tasbiquhumud darajat wa zulfa 'inda Allah wa 'inda nas. Manusia, wahai Ali, Rasulullah berkata kepada Ali, wahai Ali, manusia ini, manusia-manusia yang lain lah selain daripada kau ni, banyak bertakarub dengan Allah SWT dengan jalan-jalan kebaikan. Maknanya buat baik, bersedekah, maknanya tolong orang, dan benda tu bagus. Itu cara dia takarub. Bila Allah cakap kepada Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali, fataqarrab anta ila Allah bi aqlik. Engkau hendaklah bertakarub kepada Allah SWT dengan akalmu. Kamu akan mencapai satu darjat yang tinggi di sisi Allah SWT dan juga di sisi manusia. Kamu akan mendahului manusia dan mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah SWT. Kat situ sebenarnya saya jadikan hadis ini sebagai satu inspirasi lah, atau sebagai satu benda yang sentiasa terngiang-ngiang nak mengatakan sebenarnya kita ni apabila kita berfikir dan kita bertafakur, bukan melilau bukannya merayang-rayang apa cara fikir entah apa-apa kita fikir. Bila kita berfikir dengan fikir yang betul dan memikirkan satu benda yang besar mengenai alam ini, mengenai kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai apakah tanggungjawab kita, sebenarnya itu adalah satu bentuk takarrub kita kepada Allah SWT, dan juga Rasulullah SAW pun telah memperakui perkara itu lebih besar lagi nilaian dia, tanpa kita menafikan amal-amal yang lain. Dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita punya perjalanan menuju Allah SWT di dalam alam yang fana ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sekian yang baik datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustaz Syamil atas perkongsian yang padat pada malam ini. And jadi akhirnya bagi saya satu benda yang penting yang kita boleh ambil daripada perbahasan kita pada malam ini adalah untuk kita kembali berbahas and untuk kita kembali melihat semula dan hubungan antara wahyu dan akal. Dan sebab apa? Sebab kita hari ini pun banyak sering digambarkan, dan tamadun barat hari ini kita sering gambarkan, kita sebut sebagai tamadun akal. Dan bila kita sebut tentang Islam, kita sering gambarkan, kita sebut sebagai tamadun wahyu. Dan seolah-olah berlaku pertembungan antara akal dan wahyu itu sendiri. Dan jadi kefahaman ataupun persoalan-persoalan ni adalah kita kembali fikirkan dan untuk kita kembali bahas kembali. Dan supaya akhirnya bila kita ingin membina sebuah peradaban di masa hadapan, dan kita mempunyai satu gambaran ataupun kita mempunyai tapak kefahaman terhadap epistemologi, ilmu dan juga akal itu pada kedudukan yang betul. Dan supaya akhirnya peradaban yang kita akan bina nanti benar-benar mencapai matlamat yang Allah SWT hendaki, dan ianya benar-benar memberi maslahat kepada insan itu sendiri. Dan di sebalik itu juga sebab itulah pemikir memilih untuk menamakan majalah kami sebagai majalah akal wahyu.
Jadi kalau siapa yang belum download ke, bolehlah layari ke Facebook Pemikir dan bolehlah baca tulisan-tulisan yang kami himpunkan, yang kami namakan sebagai Akal Wahyu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Syamil dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam ini. Dan moga-moga kita dapat bertemu dalam wacana fikir di masa akan datang. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.